Yo guys, welcome to my video. Hari ni aku dah dapat Samsung Galaxy S24 Ultra dekat dalam studio aku ni, and excited untuk tengok, untuk rasa sendiri, untuk pengalaman si Samsung Galaxy S24 Ultra, dan juga dapat tunjukkan dekat korang under aku punya kamera, aku punya lighting, dan juga kita dapat retail punya software untuk experience all the things. Sebab sebelum ni aku tunjukkan dekat korang yang tu lebih kepada pre-production model. Yang ni memang retail punya version. Harga dia RM6,299 Malaysian unit. So kalau kau berminat, aku akan letakkan link dekat bawah. Tapi untuk video kali ni, aku just nak tengok dia punya hardware, confirmation, dan juga a few software stuff yang mungkin korang nak tahu juga. So without wasting more time, aku dah excited dah. Jom kita unbox Samsung Galaxy S24 Ultra pertama dalam Malaysia ni. Let's go. Alright, kalau ikutkan, Samsung ni tak ubah sangat dia punya packaging tahun ni. Nampak petak warna hitam, dan juga kau boleh nampak gambar Samsung Galaxy S24 Ultra dengan S Pen tau. Lepas tu dekat bawah ni juga akan ada model number dia, Samsung Galaxy S24 Ultra tertera dekat situ. Dan dekat kiri dan juga kanan ada juga nama Samsung dan juga Samsung Galaxy S24 Ultra. Cara nak buka juga agak klasik, just tear je dia punya seal dekat atas dan juga bawah ni. Lepas tu angkat je kotak ni, akan terus nampak model yang korang beli, Samsung Galaxy S24 Ultra. Dengan model aku ni, actually warna dia adalah titanium grey. Nampak sangat cantik, sangat premium, and sangat solid dekat mata aku sendiri. Benda yang korang kena tengok juga adalah dia punya kotak kecil dekat atas ni, sebab dekat situ akan ada a few things yang korang akan pakai. Contohnya dekat sini adalah dia punya manual guide kalau korang tengok, and then USB Type-C kepada USB Type-C bila korang nak charge korang punya Samsung Galaxy S24 Ultra. Dekat sini akan ada satu lagi seal untuk dia punya protective screen. Cabut je dan aku akan teruskan on untuk tengok dia punya software. Alright, so ni lah dia Samsung Galaxy S24 Ultra, a flagship, a proper flagship untuk jenama dia orang. Dan bagi aku still nampak flagship, walaupun kalau ikutkan kita dah ada version Fold dan juga version Flip. Yang ni still a flagship punya smartphone untuk korang consider. Now, kita cakap sikit pasal dia punya design, hardware, and even kita sentuh juga pasal dia punya kamera kali ni ada perubahan ke tak. Sebab kali ni kita memang fokuskan terhadap hardware dia sahaja. Kalau korang nak tengok dia semua dia punya features, boleh tengok video yang sebelum ni ataupun link dekat bawah kalau korang nak tengok. Alright, first thing first, mesti kau tanya kan, ada perbezaan ke antara Samsung Galaxy S24 Ultra ni dengan yang lama? Kalau ikutkan, secara mata kasarnya tak nampak sangat. But apa yang korang akan notice sebenarnya adalah obviously dengan dia punya color yang baru dan juga material yang baru. Material yang Samsung guna kali ni adalah titanium. Familiar tak dengan material titanium? Yes, betul. Dia sama macam yang ada dekat Essential Phone 1 masa mula-mula dia keluar dulu. Boleh kata ni material lama lah untuk sebuah smartphone. Tapi apa perubahan yang Samsung bawa bila Samsung ubah kepada material titanium macam yang ada dekat S24 Ultra? Kalau ikutkan, bila tengok dia punya berat, tak adalah macam signifikan. Even beza dia just 2 gram sahaja. Kalau korang tengok jenama buah contohnya, perbezaan dia adalah 20 gram. Yang Samsung ni sebenarnya dia punya perbezaan antara 23 Ultra dan juga 24 Ultra adalah 2 gram sahaja, which is sebelum ni 234 dan sekarang 232 gram. So rasanya macam tak ada significant changes sangat, unless kalau korang cakap pasal dia punya color dan juga dia punya finishing. That is yang ni macam kasar sikit ataupun pusam sikit. Selain daripada tu, exterior wise, dia punya kamera still nampak layout yang sama lagi, dan juga dia punya ring ni pun ataupun ring dekat kamera tu nampak almost similar macam yang sebelum ni. Tak ada perubahan color dan sebagainya. Dia punya warna ni juga kalau ikutkan sama juga macam jenama buah. So aku comparekan sebelah-sebelah untuk korang sendiri nampak perbezaan antara jenama buah ni dan juga Samsung Galaxy S24 Ultra punya titanium grey. Dan apa yang korang akan perasan sebenarnya adalah Samsung punya titanium grey ni dia lagi goldish color tau. Dia ada macam flaky goldish color, yang mana yang dekat jenama buah ni dia lagi flat berbanding yang ni. So basically untuk orang yang lagi prefer a simple, a plain, a flat kind of titanium,
pergi dekat jenama buah. Tapi kalau korang suka dengan flaky goldish punya colour, nampak lagi premium, aku akan prefer yang ada dekat Galaxy S24 Ultra ni. But apa yang korang akan notice adalah dekat bahagian bawah ni, dia punya speaker no longer using a dot ataupun lubang yang kecil-kecil macam yang ada dekat S23 Ultra. Yang ni memang pakai flat, boleh kata style yang lama juga Samsung bawa balik dalam dia punya version flagship ataupun model yang baru. Alright, now kita cakap pasal dia punya processor pula. Apa yang aku dapat dekat sini, since this is a retail version of S24 Ultra. So, ada orang cakap yang Samsung actually pakai Exynos. Betul, tapi bukan pada model Ultra. Maksudnya dekat sini, yang pakai Exynos 2400 tu adalah version yang Plus dan juga normal. Ultra dapat special treatment yang mana Samsung kata dia nak wide variety of processor. So, dia tak macam depend pada satu processor saja. That's why, that's what Samsung aim untuk tahun 2024 ni. Kalau ikutkan make sense lah, since kalau aku tak ada processor yang ni, kita boleh pergi dekat processor yang tu. Nampak tak? Samsung cuba untuk play safe dekat sini. RAM dia pula still 12GB. Kau boleh tambah lagi sampai 16GB kalau korang nak. And then dia punya storage starting dia 512GB terus. Tak ada yang kecil-kecil 256 dah. Sekarang kita pergi terus 512GB. In terms of dia punya performance tu, aku tak boleh nak cakap lagi. But untuk dia punya One UI 6.1 ni, and pakai Android 14, since very smooth. And nampak kalau korang nak bandingkan dengan S23 Ultra pun still sama sahaja. But dia punya S24 Ultra ni akan ada special features macam Galaxy AI tu. Yang tu aku akan tinggalkan link untuk korang tahu semua features dia. Sebab kali ni kita hanya fokuskan terhadap hardware sahaja. Kita akan pergi dekat screen pula dekat sini. Since Samsung dah ubah dia punya screen untuk menjadi flat, apa lagi perubahan dan juga apa kata aku boleh tengok bila nampak depan mata. Aku akan cakap perubahan ni sebenarnya tak adalah bagi efek yang ketara sangat untuk aku. Sebab bila aku pakai S Pen, tak ada rasa macam ni lain dah pada phone yang sebelum ni aku kenal. And Samsung pun sebelum ni dia tak ada integrate sangat. Dia tak ada kata pun yang telefon dia orang actually ada a curved screen display. Kali ni kalau korang upgrade pun tak akan ada rasa benda tu. But still, Samsung sebenarnya dia ada jugalah curve sikit dekat bahagian tepi tu. Mungkin Samsung tak macam move on 100%. Maybe like 90%, tinggal 10% lagi nak move on daripada a curved screen punya display. Since Samsung dah pakai a flat screen display, sebenarnya kalau korang perasan, dia still lagi kekalkan classic edges yang tajam. Sebab biasanya kalau korang tengok screen sekarang, semua dah macam rounded kan. Yang ni still lagi petak, still lagi rasa boxy dan still lagi rasa macam sebuah Galaxy Note. Tak ada satu pun yang buatkan aku rasa macam aku pakai Samsung Galaxy S series. Tapi aku akan cakap ni still rasa macam Samsung Galaxy Note instead of S. Dia punya specs untuk screen upgrade juga. That is, dia punya screen size adalah 6.8 inci, sama macam sebelum ni. But apa yang dia upgrade adalah dia punya nits of brightness sampai 2600, Dynamic AMOLED 120Hz dan juga Quad HD display tu yang kau kena aktifkan dekat dia punya software untuk dapatkan full resolution Quad HD macam yang aku cakap. Dan juga dia akan support ultra wideband untuk detect contohnya macam dia punya GPS tracker tu, so that dapat search tempat tu lagi tepat dan juga dapat bantu korang untuk cari barang yang hilang, contohnya macam kunci ke. Dia punya kamera pula dekat sini, kalau ikutkan akan pakai processing style yang sama saja, 200 megapixel resolution dia punya sensor. And then pergi dekat dia punya telefoto juga dekat sini adalah 5 kali zoom, yang mana boleh pergi sampai 10 kali high res optical zoom juga, tapi dia lebih kepada hybrid kalau ikutkan. But apa lagi yang kau akan dapat adalah 3 kali zoom secara optical, tapi yang ni lebih kepada 10 megapixel sahaja. Yang 50 megapixel tu actually dapat yang lagi high quality, yang lagi aku prefer sebenarnya. Dan juga dia punya ultra wide 12 megapixel. Aku harap Samsung dapat bekalkan dia punya ultra wide tu sama macam dia punya telefoto, sebab dua-dua ni kalau ikutkan memang penting. Cuma telefoto 3X tu je yang rasa macam dah tak perlu sangat dah. Software lain yang aku boleh cakap juga adalah Samsung perkenalkan feature slow-mo ni, tapi bukan bila korang rekod slow-mo tau. Bila korang rekod video biasa macam video 4K 30fps 24fps, yang tu bila korang tekan dekat dia punya foto, sebenarnya dia akan play
at low ataupun slow motion. Tapi bukan slow motion sangat. Sebab Samsung actually gunakan feature AI tu untuk fill semua FPS yang dia buat slow-mo tu. But korang tak boleh save video slow-mo tu sebab tu hanyalah sebagai preview sahaja. Alright, benda yang aku nak Samsung improve daripada tahun lepas lagi adalah obviously dia punya charging. Kan? So tahun ni Samsung ubah ke? Kalau ikutkan, tak. Sebab apa? Korang still akan dapat 45 watt charging speed untuk charge dekat telefon Samsung S24 Ultra ni. And aku dah try charge masa 17%, which is aku dapat dalam 28 watt sahaja at maximum. Aku tak dapat sampai like 40 pun kalau ikutkan. Mungkin kena low lagi sampai 1% untuk dapatkan, which is quite frustrated. And tengok dia punya orang kata masa untuk charge penuh pun dia cakap dalam 1 jam. Tapi aku faham sebab Samsung lebih kepada nak play safe. But please Samsung, improve your charging speed. Dia punya battery capacity pula adalah 5000 mAh. Selain daripada tu, dia punya expand still akan ada dekat bawah ni untuk korang tarik, untuk korang guna, untuk korang sign dokumen contohnya. Dan juga dia punya perubahan ada juga dekat sini. Contohnya dia punya design je. Sebab dekat bawah ni sebenarnya dia ada flat head untuk korang tekan dan juga keluarkan. Yang ni nampak and rasa lagi profesional dan juga lagi matang kalau ikutkan. Ada things lagi, Samsung macam dah tak letakkan tip extra dekat dalam dia punya kotak tau. Kalau korang pengguna, pembeli original Samsung Note, benda tu akan bagi extra. Tahun ni baru aku perasan, actually dia tak bagi extra tips untuk orang yang guna untuk melukis secara, orang kata banyak lah, tak lama-lama dia akan haus. Yang dia tak ada dah. But korang still boleh beli dekat dia punya website kalau ikutkan. And harga untuk S24 Ultra ni adalah RM6,299, which is not cheap. Tapi disebabkan feature yang aku cakap tu mungkin berbalut. And then aku nampak something controversial sikit. That is Samsung kata Galaxy AI yang aku dapat guna contohnya macam translation, call dan sebagainya tu, actually dia kena bayar lepas tahun 2025. So kalau kau pakai tahun 2024, tahun ni berbaloi lah pakai sampai akhir 2025. Basically kita free selama 2 tahun. After that, Galaxy AI tu, ChatGPT tu, Google Bard tu, actually kena bayar subscription untuk guna dia punya servis. Sebab aku faham lah, but mungkin 2 tahun kemudian feature tu macam dah meluas sangat-sangat. Kita tak tahu. So sekarang ni aku harap kita dapat rasakan yang Galaxy AI akan still free juga. Samsung kan, untuk tarik lebih ramai lagi, dia akan buat benda tu free je. Alright guys, aku akan review telefon ni. Apa pendapat korang and apa yang korang nak aku test dekat Samsung Galaxy S24 Ultra. Sebab katanya dia dah optimizekan dekat Instagram Stories, so that dapat post video dan juga gambar high quality. Aku akan try juga. Other than that, apa lagi yang korang nak tahu? Macam biasa guys, leave a like and subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!